Assalamualaikum, saya Muaz bin Ibrahim dan kumpulan saya, Adam dan Ishraq, akan menerangkan tentang penulisan Al-Quran di era Sayyidina Osman bin Affan dan selepasnya. Saya akan menceritakan bagaimana berlakunya sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Pada zaman Sayyidina Osman bin Affan, Islam telah berkembang dengan pesat sehingga keluar semenanjung tanah Arab yang meliputi kawasan Parsi, Mesir dan sebahagian besar wilayah Empayar Rom. Perluasan wilayah ini membawa kepada kepelbagaian bahasa dan cara bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam yang berasal dari pelbagai kawasan. Perbezaan ini menimbulkan kebimbangan akan berlakunya perselisihan dan salah faham mengenai bacaan dan pemahaman Al-Quran di kalangan umat Islam. Atas cadangan beberapa sahabat, Sayyidina Osman memutuskan untuk menyatukan umat Islam dengan menstandardkan bacaan Al-Quran dalam satu mashaf yang sah. Beliau mengarahkan Zaid bin Sabit bersama beberapa sahabat lain seperti Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman bin Harith untuk menyalin semula Al-Quran dari nashah asal yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Dalam proses penyalinan ini, bacaan Al-Quran disesuaikan mengikut bahasa Quraisy, iaitu bahasa rasmi bahasa Arab, bagi memastikan keseragaman di seluruh dunia Islam. Setelah mashaf ini disiapkan, Sayyidina Osman mengedarkannya ke pusat-pusat Islam utama seperti di Mekah, di Kufah, di Basrah dan di Syam, serta memerintahkan agar semua naskah Al-Quran yang lain yang tidak selari dengan mashaf rasmi ini dibakar. Tindakan ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan dan memastikan kesatuan dalam bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Dalam metodologi nasakh al-masahih di kalangan para sahabat sangat memainkan peranan yang penting dalam memelihara keaslian teks Al-Quran. Antara sahabat yang memainkan peranan utama adalah Zaid bin Sabit, seorang penulis wahyu yang utama dan antara sahabat yang dipercayai untuk mengumpulkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, iaitu telah dilantik untuk memimpin proses penyeragaman Al-Quran pada zaman Osman. Dan sahabat yang kedua ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, antara yang memberikan cadangan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dalam bentuk tulisan rasmi untuk mengelakkan kehilangan ayat-ayat Al-Quran akibat banyaknya kematian para hufaz. Dan sahabat yang ketiga adalah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau yang telah mengambil inisiatif untuk menyeragamkan teks Al-Quran dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Islam untuk memastikan bahawa Al-Quran kekal dalam bentuk yang asli dan seragam. Dan antara sahabat yang lain adalah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka adalah di antara sahabat yang terkenal dengan kepakaran mereka dalam bidang Al-Quran dan qiraat, dan turut memberi sumbangan yang penting dalam penyebaran serta pengajaran bacaan Al-Quran yang sahih. Seterusnya kita pergi kepada pengedaran masahif Al-Quran di Malaysia. Di Malaysia, pengedaran masahif Al-Quran dikendali oleh beberapa pihak utama, termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri dan badan swasta yang diiktiraf. Setiap tahun, ratusan ribu nafkah Al-Quran diedarkan ke pelbagai lokasi seperti masjid, surau dan sekolah, serta kepada individu persendirian. Usaha ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Muslim mempunyai Al-Quran sendiri, sekaligus memperkukuhkan kefahaman dan penghayatan terhadap kitab suci ini.
Seterusnya kita pergi kepada penulisan Al-Quran di Malaysia. Di Malaysia, penulisan Al-Quran dan penerbitan Al-Quran dilakukan dengan teliti untuk memastikan ketetapan dan keaslian teks. Syarikat utama seperti Pencetakan Saufi dan Yayasan Restu menggunakan teknologi terkini untuk memastikan mushaf yang dihasilkan memenuhi piawai resam Al-Quran yang ditulis dengan kaedah yang sahih. Penulisan Al-Quran di Malaysia mengikut resam Usmani ialah satu gaya penulisan yang diiktiraf oleh ulama dunia. Setiap mushaf yang dicetak perlu melalui semakan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran LPQQ di bawah JAKIM. Langkah ini diambil bagi memastikan tiada kesilapan dalam teks Al-Quran dan agar setiap mushaf yang diedarkan adalah sahih serta boleh dipercayai. Lembaga Tasihih Al-Quran memainkan peranan utama dalam menyemak dan mengesahkan teks Al-Quran sebelum ia dicetak dan disebarkan kepada umat Islam. Badan ini memastikan keaslian dan ketepatan teks termasuk bacaan dan tanda tajwid agar sesuai dengan standard resam Usmani yang sahih. Ini penting untuk menjaga ketepatan bacaan serta kefahaman yang betul bagi setiap pembaca. Proses pencetakan Al-Quran penting bagi memastikan teks suci ini disebarkan dengan tepat. Namun, terdapat cabaran seperti kesalahan dalam pencetakan dan penulisan yang boleh menjejaskan keaslian Al-Quran. Selain itu, pengeluaran naskah yang tidak berlesen turut menjadi isu dalam memastikan standard resam Usmani dipatuhi. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih telah menjadi lentera penerangan pada kegelapan yang harus kami lalui. #tahun depan datang lagi, hantar hafazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.